Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi kita dalam siri tutorial latihan bagi soalan PPCOM 2021. Set soalan C. Okey, kali ini kita akan bincangkan soalan yang ketiga, iaitu rujukan huruf. Okay. Rujukan huruf AG. Okey, rujukan huruf AG2, rujukan huruf berikut berulang antara huruf A dan G. Itu A, B, C, D, E, F, G dan F, E, D, C, B, A yang B, C, D, F, G dan seterusnya lah. Diberi satu integer N. Anda dikehendaki mencari apakah huruf yang ke N dalam rujukan tersebut. Sebagai contoh, diberi integer 12. Huruf yang ke-12 dalam rujukan tersebut adalah huruf B. Okey. Okey, 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, B yang di sini ya. Bukan B yang di sini. B yang di belakang. Okey, jadi ada 12 huruf dalam senarai ini. 12 huruf sampai ke B. Dan dia berulang balik dengan A, B, C, D. Okey. Input satu integer N yang mewakili kedudukan huruf dalam rujukan. Dan constraint dia, N itu adalah 1 hingga 1 juta. Output satu huruf, iaitu huruf ke N dalam rujukan tersebut. Maksudnya, kita masukkan bilangan ataupun input dia adalah nombor kedudukan dia dan dia akan paparkan huruf pada kedudukan tersebut. Okey, contoh input 12. Contoh output adalah B. Okey, seterusnya mari kita mulakan penulisan kod atau cara. Okey, kita mulakan dengan input di mana N sama dengan integer input. Okey, berdasarkan soalan, N itu adalah kedudukan abjad atau huruf. Okey, kemudian kita ada satu senarai huruf. Ada satu senarai huruf bagi nama huruf dengan huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G dan berulang balik F, E, D, C, B. Okay, selepas B, dia ulang balik kepada A depan ni. A, B, C, D, E, F semula. Jadi kita ada 12 item di dalam senarai ini. Okay. Setiap item itu diwakili oleh indeks yang tertentu lah. Okey, contoh Contoh huruf dengan indeks 0 yang adalah bersamaan dengan huruf A. Okey, huruf indeks 0 ini adalah yang di depan ni lah. A. Dan huruf yang indeks 1 B, indeks 2 C, indeks 3 D dan seterusnya. Kalau kita perhatikan indeks dengan kedudukan ni tidak sama. Kedudukan ni kita panggil yang pertama 1, 2, 3, 4. Jadi untuk indeks dia mula dari 0. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan abjad atau huruf berdasarkan input nilai N yang dimasukkan. Okey. Jadi kedudukan ataupun indeks yang akan kita gunakan adalah berdasarkan hasil N
modulus 12. Okay, N modulus 12. Untuk N modulus 12, kerana kita ada 12 item. Okay, kita nak menentukan nilai. Katakan N tu 13. Okay, N adalah 13. 13, dia adalah huruf A balik. Sebab apa? Sebab lepas B ni, dia ulang balik A. Okay, jika N tu 13, maka dia adalah kosong. Okay, indeks kosong. Jadi saya tulis macam ni. Okay, N sama dengan 13. Sepatutnya indeks sama dengan kosong. Okay. Jadi untuk mendapatkan indeks sama dengan kosong, kita kena tulis indeks sama dengan N tolak 1. Ya, modulus 12. Okay, N tolak 1. Apa? N tolak 1, N tu 13. Tolak 1, 12. 12 bahagi 12. Jawapan dia 1 dan bakinya kosong. Okay. Maka kita perlu ubah indeks ni adalah N tolak 1. Okay. Contoh lagi. Contoh yang diberi tadi. Sampel input N sama dengan 12. Jadi situ 12 tolak 1 adalah 11. 11 bahagi 12. Jawapan dia kosong dengan bakinya 11. Baki 11. Jadi huruf yang akan keluar adalah huruf B di sini. Okay, huruf B di sini. Okey. Harap anak-anak pelajar boleh faham penggunaan indeks dan juga modulus. Okey, sebenarnya output dia. Output print. Apa yang hendak di print adalah huruf. Huruf yang mana satu? A, B, C, D, E itu. Jadi huruf yang indeks. Okay, huruf yang indeks ni kita dapat daripada proses ini. Okay, proses pengiraan ini. Okay, contoh lagi ya. Contoh lagi, jika N tu 1, patutnya A lah jawapan. N1 di sini 1 tolak 1 kosong. Kosong bahagi 12, okay, adalah kosong dan baki dia kosong. Okay, betul lah. Okay, N tu 2. 2 tolak 1 adalah 1. 1 bahagi dengan 12, maka jawapan dia kosong dan bakinya 1. Maka output dia adalah B dan seterusnya. Okay, mari kita cuba run kod ini. Okey. Jadi semua test case dah berjaya. Okey, jadi itu sajalah untuk soalan yang ketiga ini. Seterusnya, mari kita cuba soalan yang keempat. Soalan yang keempat adalah beza usia. Soalan yang keempat adalah beza usia shilling 3. Okey. Soalannya diberi bilangan shilling dan juga senarai tahun
shilling-shilling tersebut dihasilkan. Anda dikendaki mengira beza usia maksimum bagi shilling-shilling tersebut. Sebagai contoh, diberi 4 keping shilling dan senarai tahun. Itu 1939, okay. 1963, 2021, 1941. Beza usia maksimum shilling adalah tahun yang terbesar 2021 tolak dengan tahun yang terkecil. Okey, iaitu 1939. Maka jawapan dia 82 tahun. Input format, 2 baris input. Baris pertama yang mewakili bilangan shilling. Okey, jadi baris pertama ni bilangan. Jadi bilangan ni kita tidak tahu ada berapa shilling. Okay, baris kedua mengandungi sebanyak n integer C. Semua integer ini dipisahkan oleh space bar yang mana setiap integer mewakili tahun shilling tersebut dihasilkan. Okey. Jadi baris kedua adalah tahun-tahun shilling. Seperti inilah. 1939, 1963, 2021. Jika N dia adalah 4, maka mungkin tahun dia begini. Okey. Constraint N 1 hingga 100. Okay. Dan I ni adalah bilangan N tadi ataupun indeks bagi shilling tersebut. Okey. Tahun dia adalah antara 1000 hingga 3000. Ya, output format satu integer yang mewakili beza usia maksimum shilling tersebut. Jadi tadi kita dah tengok penerangan dia. Okay. Kita tengok sekali lagi bilangan shilling N 4, maka dia akan keluar atau masukkan tahun-tahun shilling tersebut. Dan kita dikendaki mencari beza dia berdasarkan yang paling besar tolak yang paling kecil. Okay, maka kita akan dapat beza shilling tersebut. Seterusnya, mari kita teruskan dengan kod atau cara. Okay. Yang pertama ada 2 baris input. Itu yang pertama adalah N, integer N. Dan yang kedua adalah tahun-tahun shilling tersebut. Jadi oleh kerana kita tidak tahu shilling tersebut ada berapa, jadi kita tidak tahu ada berapa bilangan tahun, ya, maka kita boleh tulis tahun sama dengan input dot split. Okay. Jadi bila kita menggunakan arahan input dot split ni, dia akan masukkan berapa sahaja tahun. Okay. Berapa sahaja tahun, ada berapa tahun di situ, dia akan masukkan sehingga dia habislah. Jika N tu 12, dia akan masukkan sehingga 12 tahun. Jika N tu 4, dia akan masukkan 4 tahun. Okey. Seterusnya, proses untuk mengira beza. Okay. Kita tahu beza sama dengan tahun yang paling besar, tahun paling besar tolak tahun yang paling kecil. Okay. Jadi sebelum membuat operasi matematik, kita kena ubah dulu data type tahun ini. Okay. Data type tahun ini kita kena ubah dulu kepada integer. Kerana penggunaan split ia menghasilkan atau hanya boleh menerima data type string sahaja. Okay.
untuk mengubah kepada integer, saya gunakan arahan for. Kerana ini arahan yang paling basic lah, paling asas. For I in range, mana kita bermula dengan indeks kosong, sehinggalah indeks n bermaksud tahun itu akan ditukar kepada integer daripada indeks kosong ke indeks sebelum n. Kalau n itu 4, dia akan berhenti pada 3 lah. Okey. Tahun sama dengan integer tahun. Okey. Sini kita kena masukkan indeks dia. Indeks dia adalah I. Okey. Ini pun sama. Okay. Boleh? Apabila semua item di dalam senarai itu telah ditukar jenis datanya kepada integer, kita perlu susun untuk menentukan tahun yang paling besar atau yang paling kecil. Jadi macam mana kita nak susun? Kita boleh susun dengan menggunakan arahan tahun sama dengan sorted tahun. Seterusnya, kita akan mencari beza tahun tersebut. Itu beza sama dengan tahun dengan indeks yang terbesar. Indeks terbesar, jika n itu 12, indeks yang terbesar adalah 11. Maka n tolak 1. Tolak indeks yang terkecil, iaitu 0. Okey. Maka kita akan dapat beza ni lah. Output dia print beza. Okey. Sekarang kita cuba run. Okey. Selesai semua test case. Okey. Ini contoh input 27 input. 27 nilai tahun yang dimasukkan. Jadi kita perlu susun. Okey, susun balik supaya kita dapat yang terbesar tolak yang terkecil. Okey, jadi sekian sajalah latihan untuk soalan yang keempat, iaitu beza usia shilling. Jika anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, bolehlah klik like, share kepada rakan-rakan yang lain dan juga subscribe jika masih belum subscribe. Okey, sehingga jumpa lagi. Bye-bye.